Projek pemodenan Kompleks Pendaratan Ikan Muara yang akan dibangun oleh Syarikat Pelabuhan Muara Sendirian Berhad MPC, sebuah syarikat berkaitan kerajaan, akan memperkenalkan peralatan terminal moden bagi kerja-kerja pemunggahan hasil dari tangkapan ikan dan hasil dari peliharaan ikan dalam sangkar serta kecekapan bagi memuatkan dan memunggah bekalan asasi ke atas kapal-kapal penangkap ikan yang hendak pergi ke laut. Projek kerjasama kerajaan swasta itu akan memberi beberapa manfaat termasuk menjadikan kawasan kompleks tersebut sebagai sebuah persekitaran kerja yang selamat untuk semua. Petang tadi diadakan majlis penandatanganan perjanjian di antara Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan MPC bagi projek mereka bentuk, membangun, mengendalikan dan memelihara Kompleks Pendaratan Ikan Muara. Majlis berlangsung di Dewan Indra Samudra, The Empire Brunei, Jerodong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi MPC, Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi Lembaga Pengarah Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam MPABD. Terdahulu Awang Muhammad Fazilah bin Haji Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Operasi MPC, dalam ucapan ala-luannya berkata, pembangunan dan operasi projek berkenaan dijangka bermula pada awal suku pertama tahun depan dengan membawa peluang-peluang baharu ekonomi dan sosial bagi negara. Menandatangani bagi pihak Jabatan Perikanan, Dayang Nuraini binti Haji Anggas, pemangku pengarah perikanan, manakala bagi pihak MPC pula ditandatangani oleh Ketua Pegawai Kewangannya, Liu Gioli. Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi MPC. Projek tersebut antara lain akan meningkatkan kelancaran dan keselamatan navigasi semasa kapal keluar masuk dan merapat di jeti pendaratan ikan serta meningkatkan kapasiti jumlah kapal untuk bertambat di jeti pendaratan ikan yang mana jumlah kapal dijangka akan terus meningkat. Di bawah perjanjian tersebut, MPC akan menyediakan perkhidmatan yang lebih efisien kepada aktiviti-aktiviti pemprosesan ikan yang sedang dan akan beroperasi di kawasan kompleks berkenaan. Majlis diteruskan dengan penandatanganan memorandum persefahaman bagi kolaborasi masa akan datang di antara MPC, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Bank of China Cawangan Brunei. Ketika ditemui pada majlis penandatanganan perjanjian bagi projek berkenaan, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan projek mereka bentuk membangun, mengendalikan dan memelihara bagi pemodenan dan menaik taraf Kompleks Pendaratan Ikan Muara fasa pertama akan dilaksanakan oleh Syarikat Pelabuhan Muara Sendirian Berhad MPC. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, MPC akan menyuntik pelaburan lebih 14 juta ringgit dan membantu meningkatkan pengeluaran industri perikanan negara. Projek tersebut jelas Yang Berhormat akan menjana kira-kira 200 peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Jadi yang merupakan projek PPP, iaitu usaha-sama kerajaan dan swasta. Apabila selesai nanti MPC menjangkakan akan dapat menjana lebih kurang 200 pekerjaan bagi anak-anak tempatan. Jadi kerjanya adalah untuk mengupgrade kompleks berkenaan
bagi tujuan pemunggahan ikan-ikan dari laut dan juga dari sangkar-sangkar, dan untuk di-sorting, diproses ataupun dibukukan, dan juga bagi kemudahan untuk menyediakan kemudahan seperti air, minyak dan ais kepada kapal-kapal yang hendak berlayar ke laut. Dengan adanya kemudahan ini akan membantu kita dalam mencapai tadi punya KPI untuk meningkatkan keluaran sektor perikanan daripada sekitar 100 juta pada tahun 2019 kepada 175 juta pada tahun 2022 akan datang. Adalah mustahak untuk menunaikan peranan dan amanah sebagai satu kementerian dalam satu pasukan, khususnya dalam menjaga jati diri para belia, kesejahteraan masyarakat, mertabatkan budaya dan bahasa Melayu sebagai tanda tamadun dan peradaban. Turut mustahak adalah mempersiapkan negara untuk menghadapi sukan bertaraf antarabangsa dan kewajipan untuk menjaga kebajikan setiap warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berkata bagi menyelaraskan, meneruskan dan mempertingkatkan lagi pencapaian Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan 2020-2024, berperanan menyatukan visi, hati, minda dan hala tuju warganya dan sebagai buku panduan. Yang berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin menggariskan perkara tersebut pagi tadi pada majlis pelancaran buku iaitu Buku Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan KKBS 2020-2024 dan Buku Rangka Kerja Kebangsaan bagi Perlindungan Kanak-kanak. Secara keseluruhannya, pelan strategik ini mengambil kira perubahan persekitaran sektor awam, sosioekonomi, sosiokebudayaan dan keperluan stakeholders ke arah mencapai visi bangsa Brunei cemerlang yang diselaraskan dengan aspirasi wawasan 2035. Ianya menyatukan bidang tugas 4K kita, iaitu kemasyarakatan, kebudayaan, kesukanan dan kebudayaan, dan memberikan hala tuju yang terperinci dalam perjalanan untuk merealisasikan 5 pencapaian visi yang merintasi 4 bidang tersebut dan kesejahteraan kesemua warga KKBS, iaitu masyarakat progresif dengan memupuk ekosistem pembangunan kapasiti masyarakat yang mampu berdaya tahan dan inklusif, belia siaga masa depan yang bertaraf dunia dan berteraskan nilai sebagai ejen perubahan masa depan dengan berakar umbikan keinklusifan. Negara sukan yang gemilang, khususnya mencapai kecemerlangan dalam sukan yang kompetitif, kemajuan dalam pembangunan sukan dan kesejahteraan masyarakat. Budaya dinamik dan pengukuhan warisan sebagai tonggak perpaduan yang terus relevan dalam menyumbang ke arah pembangunan negara. Persekitaran kerja inklusif dan produktif dengan warga kerja yang terlibat aktif, cekap, berkebolehan dan yakin dalam menyampaikan perkhidmatan yang memenuhi pelbagai keperluan untuk mencapai objektif strategik kementerian. Saya juga mengucapkan terima kasih. Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam ucapan menjelaskan Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan 2020-2024 mengandungi 5 pencapaian visi bagi keempat-empat sektor dan juga urus tadbir pentadbiran dengan misinya iaitu membina masyarakat yang berbudaya, berdaya tahan, berdaya saing, bertanggungjawab dan pemedulian. Jelasnya lagi, pelancaran satu lagi buku iaitu Buku Rangka Kerja Kebangsaan bagi Perlindungan Kanak-kanak akan menjadi garis panduan dan rujukan bagi memperkukuhkan lagi ekosistem perlindungan kanak-kanak yang ada di negara ini bagi 4 tahun yang akan datang. Ini juga adalah dengan kerjasama kita ni semua. Buku Pelan Strategik KKBS 2020-2024 memanifestasikan perancangan 4 tahun Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam mencapai visi bangsa Brunei cemerlang. Sementara itu, Buku Rangka Kerja Kebangsaan bagi Perlindungan Kanak-kanak pula memfokuskan kepada kanak-kanak dan orang muda yang berumur di bawah 18 tahun. Dipersilakan.
Juga diselajurkan penyerahan geran mikro keusahawanan kepada syarikat yang diusahakan oleh usahawan belia. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Buku Plan Strategik KKBS 2020 hingga 2024 dihasrat dapat menyatukan visi, hati, minda dan hala tuju warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Buku panduan tersebut juga berperanan menyelaraskan, meneruskan dan mempertingkatkan lagi pencapaian kementerian berkenaan. Bidang tugas Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan iaitu kemasyarakatan, kebeliaan, kesukanan dan kebudayaan serta hala tuju yang terperinci disatukan dalam buku ini untuk merealisasikan 5 pencapaian visi merentasi 4 bidang tersebut dan kesejahteraan semua warga kementerian. Bagi pelaksanaan inisiatif di bawah sektor kemasyarakatan, pihak kementerian menjurus kepada masyarakat yang progresif iaitu ekosistem pembangunan keupayaan masyarakat secara progresif. Dalam sektor kebeliaan, inisiatif pelaksanaan ialah Belia Siaga Masa Depan yang melihat kepada belia bertaraf dunia berteraskan nilai sebagai agen perubahan siaga masa hadapan bagi pembangunan negara. Pelaksanaan di bawah inisiatif sektor kesukanan, tumpuan difokuskan kepada pencapaian negara sukan yang gemilang iaitu bagi mencapai kecemerlangan dan kemajuan dalam pembangunan sukan serta kesejahteraan masyarakat. Manakala bagi pelaksanaan inisiatif di bawah sektor kebudayaan, kementerian berhasrat ke arah budaya dinamik dan pengukuhan warisan iaitu budaya dan warisan negara sebagai tonggak perpaduan yang terus relevan dalam menyumbang ke arah pembangunan negara. Pelaksanaan inisiatif terakhir di bawah tadbir urus pentadbiran pula memfokuskan ke arah persekitaran kerja inklusif dan produktif agar warga kerja kementerian terlibat aktif, cekap, berkebolehan dan berkeyakinan dalam memberikan perkhidmatan berkualiti serta mampu melaksanakan objektif strategik. Buku plan strategik ini juga memfokuskan 3 objektif strategik iaitu kerjasama strategik, pemberian perkhidmatan berkualiti dan kehidupan berkualiti. Ia didukung oleh 5 strategi trust dengan 11 inisiatif strategik di bawahnya. Jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 152 kes selepas tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Perinciannya menyusul selepas petikan titah ini. Tiada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 679 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 9,803 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 191 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 81,657 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan mengenai penutupan sementara bagi ujian swab di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Salehah dan talian nasihat kesihatan 148. Kita ikuti maklumat mengenainya.
Acara santai bersama keluarga atau SBK bertujuan meratkan institusi keluarga serta memeduli golongan yang kurang bernasib baik agar mereka dapat merasakan kegembiraan dengan aktiviti menarik. Acara tersebut melabuhkan tirainya hari ini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Saidah binti Wahid alias Burut, Pemangku Setia Usaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Aktiviti riadah melibatkan penyertaan 25 buah keluarga, kalangan klien Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM, daerah Brunei dan Muara. Acara SBK juga diadakan bagi klien MKM di daerah Dutong, Blyde dan Temburong. SBK dianjurkan oleh Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dengan kerjasama pihak pengurusan Wafa Hotel and Apartment. Puluh anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB di bawah Batalion Malaysia 8507 telah kembali ke negara Brunei Darussalam pada 4 Disember lalu setelah menyertai penempatan selama 13 bulan di bawah misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL. Majlis menyambut kepulangan anggota ABDB berkenaan diadakan di Bolkiah Garrison. Hadir Brigadier Jeneral Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Pemerintah Angkatan Bersama ABDB, diketuai oleh Major Muhammad Hishamuddin bin Haji Marzuki. Kontingen negara sebelum ini menerima pingat perkhidmatan negara Bangsa-Bangsa Bersatu di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson Negeri Sembilan, Malaysia sebelum pulang ke negara ini. Pingat tersebut menandakan kejayaan kontingen Malbat 8507 dalam misi UNIFIL dan penyerahan tugas secara rasmi kepada Malbat 8508. Doa kedua ibu bapa dan sokongan guru-guru serta rakan yang membantu sepanjang menjalani kursus merupakan kunci kejayaan. Para pelatih cemerlang, graduan Pusat Pembangunan Belia mengongsikan kejayaan masing-masing. Di sini banyak mengajarkan kami apa artinya silaturahim, sembahyang sama-sama, yang penting sini Indah tinggal kerja sama kami lah. Semoga mereka berjaya. Apa yang saya capai itu adalah satu doa semua sekali. Kami berusaha untuk mensupport kedua ibu bapa saya dan masa depan saya terjamin. Dan alhamdulillah saya telah mendapat kerjaya saya dan saya telah berkebolehan untuk menolong ibu bapa saya. Cabaran yang dihadapi masa itu adalah hanya pendengaran. He couldn't hear, ia tidak boleh mendengar. Jadi dengan memakai cochlear implant, ia boleh mendengar completely lah. Lepas tu di dalam kursus itu kami memberi juga kursus bahasa isyarat bagi untuk guru-guru supaya mereka dapat belajar dan memberikan pelajaran yang supaya yang orang yang ia boleh mengikuti. Dan dengan dorongan itu saya juga ikut belajar apa yang dipelajarinya tu dibawa ke rumah dan saya menolongnya juga. Pelbagai aktiviti disusun sempena cuti persekolahan tahun ini yang memberi peluang kepada para ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak. Antara aktiviti yang diadakan ialah seperti kem Curuhan Ilmu, anjuran Teach Me Guru dan Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT. Kem Curahan Ilmu diadakan setiap tahun dan pada tahun ini diadakan selama 3 hari bermula 14 Disember lalu di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Lebih 30 peserta terdiri daripada pelajar tahun 6 menyertai kem Curahan Ilmu ini. Kebanyakan aktiviti dilakukan memfokuskan kepada pembentukan jati diri khususnya persediaan bagi melangkah ke peringkat sekolah menengah. Jadi antara ilmu yang saya dapati adalah ilmu untuk bertanggungjawab
dan bekerjasama, dan begitu juga dalam menguruskan aktiviti-aktiviti kerana itu adalah department yang saya kendalikan, iaitu aktiviti koordinator, di mana saya bertugas untuk mendesain aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan oleh pelajar-pelajar yang mengikuti camp ini. Ya, saya sendiri banyak belajar tentang berdikari, self-disiplin, bekerja dengan kumpulan, dan sama juga diorang memasukkan bagaimana mengajar kanak-kanak untuk solat. Sesi Stagal bersama Persatuan Orang Kurang Pendengaran mendedahkan para peserta kepada pembelajaran asas bahasa isyarat. Seramai 6 orang pelatih mengajarkan bahasa isyarat bagi menunjukkan angka dari 1 hingga 10, abjad A hingga Z dan ucapan selamat yang ringkas. Sementara itu, industri pelancongan domestik negara menawarkan pakej pelancongan menyusur Sungai Brunei. Pakej pelayaran selama 2 jam memberi peluang menikmati keindahan sambil menjamu selera. Pakej ini kian mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat negara ini. Musim pandemik ini pun kita ini lebih dapat jualah mengadakan aktiviti macam-macam untuk kanak-kanak, antaranya seperti mengikutian berlayar lekrusan ni. Jadi baguslah bagi saya melihat sebagai sesuatu yang bagus. Jadi kita ini dapat mengenalkan negara kita ini sendiri kepada anak-anak kita ini, dan ini dengan namanya belaraya tu pun kanak-kanak kita ini banyak yang dah fahamkan apa artinya. Bercuti dan melancong di dalam negeri dapat membantu menghidupkan kembali industri pelancongan negara dan meningkatkan ekonomi yang mampan lebih-lebih lagi semasa cuti persekolahan ini. $120 botol dan 240 tin minuman keras serta 39 karton rokok pelbagai jenis dirampas dalam sebuah kenderaan di kawasan Sungai Bantayan daerah Temburong. Penemuan tersebut adalah hasil pemantauan yang dijalankan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar Temburong, pasukan polis Diraja Brunei kemarin. Semasa kejadian itu, anggota Balai Polis Bangar menemukan sebuah kereta yang mencurigakan di kawasan penurunan perahu Kampung Menengah. Setelah menyedari keberadaan anggota polis, pemandu kereta terbabit segera melarikan diri dan mengubah haluan menuju ke kawasan Kampung Sungai Bantayan. Hasil pemeriksaan kenderaan yang ditinggalkan, pihak polis menemukan barang tegahan. Kereta suspek dan barang rampasan dibawa ke Balai Polis Bangar dan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan selanjutnya. 13 buah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun oleh bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Syarikat-syarikat dan individu tersebut didapati meninggalkan dan menyimpan tanpa kebenaran sesuatu benda yang menghalang laluan orang awam di kawasan perniagaan di Pekan Muara dan kawasan Kampung Sungai Buloh. Syarikat Nur Malisa Indah dan Apsara Enterprise dikenakan kompaun RM500, manakala cawangan syarikat Apsara Enterprise, Israfil Sendirian Berhad, Selamat Department Store, Haji Juna bin Kahar Trading, Aris Minimart, Mubarak Book Emporium, Azmi Enterprise, Mahraj Sendirian Berhad, Syarikat Suntai Binti Tuba, Hikmat Sendirian Berhad dan Nawas Enterprise masing-masing dikenakan kompaun RM200. Sementara Abdul Kalam Ali Hassan dikenakan denda RM100 atas kesalahan membuang sampah di longkang. Syarikat dan individu berkenaan diberikan tempoh 7 hari untuk membayar kompaun berkenaan. Kegagalan menjelaskan kompaun boleh diambil tindakan ke mahkamah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1. Jika sabit kesalahan akan didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan denda RM3,000 bagi kesalahan seterusnya dan penjara tidak melebihi 3 bulan.